Okey. Okey. Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia. Dan hari ini saya sebenarnya adalah tetamu di studio bersama dengan tokoh-tokoh hebat. Ya. Perkenalkan di sini saudara Sufi Kamari. Ya. Sebelah saya seorang peguam yang hebat yang saya kira semua orang dah menonton dan kenali. Buzz, do I call you Buzz Adam? Is that okay? Azam. Okay. And sebelah sini kita ada Datuk Zain. Apa khabar semua? Baik. So tujuan saya membuat live tergempar ni, jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya, dan kita semua kena speak a bit louder. Jika audio jelas boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai sebab kebelakangan ini especially semua yang berada di belah pembangkang ataupun membangkang ataupun mengkritik, menegur, ramainya kena shadow ban termasuk saya. Ya, so minta bantuan orang ramai share live ini. So tujuan saya membuat live ini adalah kerana timbul ya di media sosial diskusi, malah antara netizen ada perbincangan hebat, perdebatan berhubung dengan kemungkinan negara kita akan terjerumus masuk ke sekularisme. Jadi sepintas lalu sebelum saya ajukan soalannya, sekularisme ni adalah satu, berdasarkan pemahaman saya, satu lebih kurang ideologi jugalah, kita boleh anggapnya sebagai satu ideologi di mana pentadbiran, struktur pentadbiran sesebuah negara dari segala aspek tidak berpaut kepada unsur-unsur keagamaan. So ianya lebih kepada doktrin, civil doctrine or other doctrines that do not involve religion. Ya. Tetapi di negara kita, kita tidak mungkin sebuah negara sekular sebab perlembagaan persekutuan kita, the spirit of the constitution itself adalah Islamik. Itu yang saya hendak bincangkan hari ini. Dari sudut tafsiran bahawa Islam adalah agama persekutuan atau agama bagi persekutuan, dari sudut adanya undang-undang syariah, dari sudut lainnya, is impossible kita boleh katakan kita adalah negara sekular. Tetapi itulah tuntutan DAP. Now DAP, message dia, just for your knowledge, message DAP ni bercanggah-canggah. Kalau dari sudut perlembagaan DAP, ianya lebih berupa aspirasi untuk menjadikan negara ini sekular. Tetapi kalau kita dengar beberapa pemimpin DAP, dia kata kita sudah jadi sekular. So itu yang saya nak bincangkan, dan saya mulakan dengan saudara Buzz ya, yang sebentar tadi pun dah buat live bersama dengan Sufi. Dan so Buzz, apakah pendapat saudara berkenaan dengan status negara kita sebagai sebuah negara Islam? Spesifiknya, are we an Islamic country? Ada tak mana-mana keputusan mahkamah atau presiden bahawa negara kita adalah sebuah negara Islam, atau satu presiden yang boleh kita tafsirkan sebagai inilah bukti bahawa negara kita adalah negara Islam? Kerana di tangan saya ada satu tafsiran yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi berhubung dengan perkara di dalam perlembagaan yang menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan. So, saya minta penjelasan Bas berhubung dengan perkara ini sekarang. Dari segi kedudukan negara kita, undang-undang tertinggi kita adalah Perlembagaan Persekutuan. Dan Perlembagaan Persekutuan secara spesifik memperuntukkan bahawa di dalam perkara 3, Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Jadi itu sahaja adalah memadai untuk memulakan perbincangan bahawa sama ada Malaysia ini negara Islam ataupun tidak.
Sebab undang-undang tertinggi kita dah meletakkan Islam itu sebagai agama bagi persekutuan, kan? Tetapi agama-agama lain dan agama-agama lain tu tidak didefinisikan. Tidak didefinisikan agama Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, apa ke. Agama-agama lain tidak didefinisikan secara spesifik. Hanya ada istilah agama-agama lain. So hanya Islam satu-satunya agama yang disebut secara spesifik di dalam perlembagaan. Jadi itu juga adalah satu argument selain daripada argument perkara 3 itu, menunjukkan bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara yang menjadikan Islam itu sebagai agama negara. Sebab tu kan, Islam adalah agama bagi persekutuan. So persekutuan ini diberikan agamanya oleh perlembagaan kita. Itulah maksud literalnya, kan? Walaupun agama ini diturunkan untuk manusia, bukanlah Islam ini diturunkan untuk manusia. Islam bukanlah diturunkan untuk makhluk yang lain selain daripada manusia. Tapi itu dari segi falsafah agama. Tapi dari segi falsafah kenegaraan, agama itu telah dijadikan satu objek pengurusan, pentadbiran dan penubuhan sebuah negara bangsa. Jadi itulah sebagai permulaan yang saya boleh katakan bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara Islam dulu. Dulu tu maksudnya bermula tahun 1948 ketika perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pun Islam itu adalah agama negara. Pada ketika Malaya merdeka pada 31 Ogos 1957, Suruhanjaya RIT menerima pakai dan meletakkan Islam itu sebagai agama persekutuan dalam perkara 3. So untuk permulaan itulah respon saya. Datuk, and please feel free to chip in ya. Saya actually one of my uncles, dia adalah penulis buku sejarah yang saya rasa Datuk ada baca ya masa di zaman sekolah, iaitu Joginder Singh Jesse. So he wrote the history of Malaya, and saya banyak membaca buku Joginder dan juga beberapa laporan yang keluar ya berhubung dengan penulisan ya orang British. What the British said when they came here, bila orang British sampai ke sini, one of the most prominent statements made by the British, which they upheld up to the point pembentukan perlembagaan, adalah apabila kita sampai di sini, kita nampak satu struktur pentadbiran yang jelas. Kita nampak satu struktur pentadbiran yang jelas, and in certain places ada kesultanan. Dan bila mereka datang ke sini, mereka telah memberitahu dengan jelas bahawa bila kita datang, kita mengiktiraf bahawa di sini adalah sebuah tanah. There are Malays there is a Malay administration, dan apabila kita berurusan dengan the accepted status quo, the Sultan and so on and so forth. So maknanya British from the onset mereka dah kata these are the people of the land, tanah Melayu. Ini adalah tanah milik orang Melayu. Dan kemudian apabila mereka hendak merangka ya perlembagaan persekutuan, mereka telah berunding ya dengan bangsa-bangsa lain, because at the later stage the Chinese came in, the Indians came in, MIC pun terlibat, MCA pun terlibat. Tetapi babak hak istimewa dan status Islam ni, at the end of the day, akhirnya mereka bersetuju dengan pendapat orang Melayu. So bukankah itu dengan sendirinya merupakan pengiktirafan terhadap oleh orang British bahawa at the end of the day, apa sekalipun kita kena rujuk kepada tuan punya tanah, iaitu tanah orang Melayu. Apakah pendapat anda semua? Apa ni, tu ada Jesse daripada segi asal usul, bagaimana yang saudara Bas sebutkan, apa dia dengan amanat raja-raja
dan juga apa yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Dalam title yang besar dia kata agama bagi persekutuan. Dia tak sebut agama bagi persekutuan. Dan dalam perkara 31 dia perincikan lagi Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dan hari ini Perdana Menteri kita lah berada di Jeddah menghadiri mesyuarat OIC. Islamic tadi. Dah dunia ni mengiktirafkan bahawa Malaysia ni negara Islam. That's why we are member of OIC. Tapi apa tindakan OIC dalam isu Palestin ni just OIC ke apa, yang itu kita tengok apa itu. Tapi daripada segi pengiktirafan dunia, so soal Islam ni, agama bagi persekutuan ni, pada saya lah dah tak ada lagi pertikaian dia, dah tak ada lagi tu. So in fact daripada segi tadi saya sebut dalam peruntukan perlembagaan juga, wang hasil yang disatukan dalam untuk negara yang belanja ni diluluskan oleh Parlimen, tanggungjawab kerajaan untuk menentukan bahawa institusi pendidikan Islam itu dibayari oleh kerajaan. Itu dalam perlembagaan, just to reinforce benda ni semua in order lah. Jadi itu yang kita kata Islam adalah agama bagi persekutuan. Tapi dia jelas. Tapi hari ini we are discussing this. Kita masih discuss this. 10 years ago, people were discussing this. And in the future, people will still be discussing this. Why is there? Mengapa selalu ada grey area? Mengapa selalu isu ini jadi polemik? Apakah kekurangan yang ada setakat hari ini yang menyebabkan isu ini masih jadi pertikaian, and how can we overcome? Dia kalau nak sebut tentang apa yang kekurangan tadi, saya ambil daripada segi apa yang saudara Bas telah pun mengutarakan bahawa perlembagaan persekutuan kita ni dia dinamik. Dia boleh bertukar. Jadi apa pun provision dalam perlembagaan ni boleh dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat lah, terutama untuk menjadi rang undang-undang. Dia punca kuasanya di Parlimen. Dia kena ada 2/3 daripada punca kuasa dia di Parlimen. Dan bila perkara ini boleh berlaku, dia punya dinamiknya akan berlaku juga. Kerana kalau kita ambil contoh core business daripada segi perlembagaan DAP, dia nak mengembalikan Malaysia ni kononnya kepada negara sekular asal. Dan negara sekular asal merupakan undang-undang yang tertinggi dalam negara. Jadi kalau benda tu direalisasikan, di mana meletaknya Islam adalah agama bagi persekutuan? Apa kedudukan mahkamah syariah? Dan kita tahu sekular dia tidak boleh melibatkan agama dalam urus takbir negara. Dan kalau perjuangan core business DAP nak menjadikan sekular itu sebagai undang-undang yang tertinggi dalam negara Malaysia ini, which is possible if they have the number, if they have all the dynamic and all that, dan dia boleh melakukan pindaan perlembagaan. Itu yang mungkin saudara Regi yang menjadi polemik, yang menjadi orang kata itu perlembagaan. Ya. Macam saya melihat reaksi dan aksi politikus-politikus ni. Bila kita ada contoh, saya masih ingat ketika Undang-Undang 355 dibangkitkan oleh Tuan Tan Sri Dr. Mahathir, siapa yang paling lantang? Negeri Islam. Mencuba membantah ataupun cuba menangguh-nangguhkanlah pemerintahan. Saya masih ingat ketika petang berlaku. Dan reaksi itu berlaku dan terus-menerus berlaku. Dan itu juga kita rasa bila the government of the day, the most majority, the most dominance is DAP. So benda tu macam trigger orang Melayu lah, orang Islam kan, is something wrong, something yang kita rasa bahawa mereka sudah menuju ke arah untuk sekurang-kurangnya boleh menormalisasikan agenda sekular mereka. Mereka terbuka untuk katakan mereka masih setia dengan
agenda negara sekular dengan Malaysia walaupun cuba tarik tali lah, siapa nama tu, anak Tan Sri Rahmat ni, Datuk Jazlan kan, ketika PRU Simpang Pulai, ketika Parlimen Pulai dan ke Simpang Jeram, sudah terbuka. Datuk Nur Jazlan kata minta, kalau orang Melayu tak boleh terima ni, minta tolong at least drop lah atau something kan. That's still dia sebagai contoh lah. Yeah. Pada hari ini dalam Parlimen Malaysia 222 ahli, 40 mewakili DAP. Yang perwakilan DAP ni mendukung perlembagaan DAP nak menjadikan Malaysia ni kepada negara sekular. So adakah keadaan ni menimbulkan polemik ataupun tidak? Definitely, because Simpan je. Jadi walaupun dalam perlembagaan ni boleh dipindah. Pada perlembagaan kita adalah satu perundangan yang dinamik. Ini yang menjadi polemik kan. Saya sebenarnya tak mungkin nak kita nak cover balik apa yang sebenarnya tadi ada live. Live. Saya penonton. Saya tak on live saya sebab saya tak sangka it will go to a depth yang memang saya bincang. So tak mungkin saya boleh cover balik semua. Tetapi satu point yang menarik ialah perlembagaan DAP ni, Datuk dengan saya pernah bincang, perlembagaan DAP ni sebenarnya bercanggah dengan perlembagaan persekutuan dari sudut aspirasi yang terkandung dalam perlembagaan ini. Perlembagaan DAP, the spirit of the perlembagaan menggambarkan satu aspirasi. Kita nak jadikan Malaysia sebuah negara sekular. Anthony Locke sudah menjelaskan, sudah memuktamadkan bahawa DAP tidak akan berundur daripada in fact dia reaffirm that apa ni dia punya core business. Dan ini membawa saya kepada soalan kepada Bas. Adakah kita boleh melakukan apa-apa penambahbaikan dalam perlembagaan untuk sekurang-kurangnya menoktahkan polemik ini untuk satu tempoh yang agak selesa lah, because I understand kan, Bas tadi dalam live tadi dah beritahu perlembagaan kita dynamic and is subject to change. But adakah cara, sebab sekarang ni majority MP adalah Melayu, seperti yang Bas kata dalam live bersama Sufi tadi, buat masa ni kita tidak lihatlah ada kemungkinan boleh berlaku satu pindaan yang akan menjadikan negara kita sekular, sebab in the first place dia kena lalui 2/3 majority dalam parlimen melibatkan MP Melayu majority. In the second place, kalau terlepas pun dalam babak 2/3 itu, pindaan itu perlu melalui Majlis Raja-Raja, dan saya tak percayalah Majlis Raja-Raja akan luluskan apa-apa yang membawa kepada secularism. Tetapi adakah boleh dilakukan satu penambahbaikan atau pindaan yang boleh menyebabkan kita rasa selesa for at least maybe the next 40-50 years? Kita tak perlu lagi pertikai ini adalah negara Islam atau sekular. Kita boleh nyatakan dengan megah, this is negara Islam, semua orang nampak dengan jelas. Pastinya ini ada kaitan dengan undang-undang 3R yang sedang popular sekarang. Jadi undang-undang 3R ni saya merujuk kepada Akta Sultan. Okey, Akta. Sebab Akta Sultan kita memang dah clear dekat situ. Sebab saya akan cuba beritahu tentang akta dan yang kedua penguatkuasaan. Jadi two separate thing. So sekarang ni saya tak nak pergi pada penguatkuasaan dulu. Saya nak cerita pasal akta dulu, Akta Sultan 1948 yang sememangnya menjenayahkan sesiapa yang menimbulkan isu berkaitan dengan agama, isu sensitif dalam perlembagaan, antaranya Islam, agama persekutuan inilah. Siapa je yang mempersoalkan, dia boleh dianggap melakukan kesalahan berkecenderungan menghasut di dalam mengikut Akta Sultan. Jadi tak kisahlah 10 tahun ke 20 tahun lagi ke, selagi Akta Sultan itu masih ada, selagi peruntukan yang menjenayahkan mereka yang mempersoalkan tentang agama ini masih didefinisikan sebagai berkecenderungan menghasut dalam Seksyen 4 Akta Sultan itu,
maka kita boleh dianggap selamat dari segi akta. Tapi yang kedua, tu yang saya nak cerita bab penguatkuasaan pula. Penguatkuasaan pula. Dan penguatkuasaan ini yang pada saya meletihkan, menyedihkan kita apabila penguatkuasaan dah dilihat sebagai penguatkuasaan terpilih. Penguatkuasaan terpilih. So penguatkuasaan terpilih ini kita dapat lihat apabila mereka yang menyokong kerajaan bila bangkitkan isu 3R ini tak disiasat pun. Jangan cerita dakwa, siasat pun tak. Laporan polis mungkin ada dibuatlah 10, 20, 100 laporan polis. Tapi siasatan kita tak nampak ada polis pergi menyiasat dengan intensif mereka yang berpihak kepada kerajaan. Tetapi untuk mereka yang membangkang, satu laporan polis cukup, tak payah beratus laporan polis. Pukul 3 pagi pun dia tunggu depan pintu. Pukul 3 pagi pun polis tunggu depan pintu nak ambil statement kan. Jadi pada saya kelemahannya adalah dari aspek penguatkuasaan, bukan dari aspek undang-undang. Undang-undang dah ada. Undang-undang dah ada melindungi perkara ini daripada dibangkitkan. Tapi masalahnya penguatkuasaan yang didominasi dan dorong oleh kecenderungan politik. Polis bertindak atas arahan daripada orang-orang politik, masalah lah kan. Tapi nak buat macam mana? Inilah realiti yang berlaku dalam negara kita kan. Dan saya berani untuk bercakap kerana ada terlalu banyak bukti. Betul. Jangan macam ini adalah sesuatu perkara yang tak perlu saya nak buktikan. Semua orang tahu kan. So itulah dia keadaan dia yang berlaku dalam negara kita. Kelemahan dari segi penguatkuasaan. Betul. If you recall, kita ada kes Lim Guat, betul apa yang Bas kata. Lim Guat Eng berdiri dekat masa kempen, dia bercerita berkenaan dengan gelombang ke entah apa yang akan robohkan Kuil Hindu lah. Kemudian Lim Kit Siang pula berkenaan dengan gelombang hijau. Kemudian Anthony Locke dalam satu ceramah yang Anthony Locke ada di situ, kain rentang belakang ada Anthony Locke. Ada seorang lelaki Cina pula berdiri dan bercakap kata-kata beracun, anti-Malay, anti-Islam, bersepadankan Islamofobia. Bila tanya Anthony Locke, dia kata orang tu itu pendapat dia or something like that. Macam-macam lagi lah. So betul apa yang Bas kata kan. Tapi kalau saya kan, kalau kita ambil tentang dia punya core business secular ni, patutnya parti DAP ni dah patut diharamkan. Yes, that was my next question. Datuk has told me that benda tu lah, that because dia bercanggah kan. Dan dalam satu live saya pun ada beritahu benda yang sama. What about you, Bas, Sufi? What is your comment? Adakah cukup isu perlembagaan DAP yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan cukup untuk menyebabkan parti ini diharamkan? Kalau berasaskan kalau dia tak nak tukar dia punya core business ni dan dia bercanggah dengan apa dalam perkara 31 Islam adalah agama bagi persekutuan. Tambah pula tadi dalam live tu saya nak bagi tahu audience Baz is a lawyer I look up to, okay? Dan bagi mereka yang berfikir lah Reggie is a lawyer, saya memang tahu berkenaan dengan undang-undang. Ada yang kata saya ni lawyer Mahathir lah, ada yang kata saya tak, saya fasih dalam undang-undang, tetapi by profession I'm not a lawyer, I'm not practicing lawyer. Tetapi Bas telah menyatakan dengan jelas, atau Bas, can you explain that again? Yang mana? Yang dalam kes ini, menurut Bas agama Islam adalah agama persekutuan. Dalam undang-undang memang kalau ada satu kenyataan begitu, ia terbuka kepada banyak tafsiran, dan tafsiran ini lazimnya dibuat di mahkamah. Jadi satu
tafsiran sudah pun dibuat di Mahkamah Tinggi dan setakat hari ini it still holds kan. Maknanya tafsiran ini jelas menunjukkan Islam adalah agama persekutuan dan negara ini adalah negara Islam. Apa yang saya bangkitkan tadi, perkara 3 perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Yes. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Titik. So, tak ada tafsiran lanjut. So, apabila dia tak ada tafsiran lanjut, apabila berlaku apa-apa kes yang dibawa ke mahkamah, hakim mahkamah mempunyai kuasa untuk membuat tafsiran apa yang dimaksudkan dengan peruntukan undang-undang berkenaan. Jadi macam dalam kes Mio Atikur Rahman ini, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Mak Noh Abdullah telah pun memberikan tafsiran Islam agama persekutuan. Apa maksud dia? Maksud dia adalah Islam adalah agama utama di antara agama-agama lain yang dianuti di dalam negara ini. Islam bukan setaraf dengan agama lain. Bukan duduk berganding bahu atau berdiri sama tegak. Ia duduk di atas. Ia berjalan dahulu, terletak di tempat medan dan suaranya lantang kedengaran. Ini bermakna kerajaan bertanggungjawab memelihara, menyemarak dan mengembangkan Islam seperti mana yang termampu dilakukan oleh kerajaan sekarang, dan agama-agama lain hendaklah diatur suai dan dihala tuju ke arah yang menjamin supaya ianya diamalkan dengan aman dan damai dan tidak menggugat kedudukan utama agama Islam. So, itu adalah tafsiran yang pernah dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi, dan tafsiran yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi ini tidak pernah dibatalkan ataupun overrule oleh hakim-hakim yang lebih tinggi lah, walaupun keputusan Mahkamah Tinggi ini ditolak oleh mahkamah yang lebih tinggi, tapi tafsiran Islam agama persekutuan ini tidak pernah ditolak oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. So correct me if I'm wrong. Sekarang ni disebabkan oleh this ruling, jadi bila kita baca Islam adalah agama bagi persekutuan di dalam perlembagaan, ianya perlu dibaca bersama dengan tafsiran ini. Dia bukan perlu, dia boleh. Dia boleh dibaca bersama untuk menguatkan argument kita. Sebab ialah tak semua orang ada akses terhadap kes Mio Atikur Rahman ni dan akses terhadap perhakiman Datuk Mak Noh ni, tapi untuk menguatkan argument kita Islam agama persekutuan itu, kita boleh baca bersama-sama dengan authority ni lah. Dia ibarat handset lah. Dia, kalau saya kata parlimen, kita boleh rujuk handset untuk memahami mengapa ahli-ahli parlimen meluluskan sesuatu rang undang-undang. So kita dapat dia punya piece and substance dia di situ. So dalam aspek mahkamah pun kita boleh merujuk kepada alasan-alasan perhakiman untuk menguatkan argument kita untuk satu perkara. Saya nak tambah, bukan tambah, saya nak jawab sebagai anak muda. Zaman sekarang ni lagi, orang tak baca perkembangan DAP. Orang melihat DAP tu dengan wajah Hannah Yoh yang cool, yang pakai baju kebaya, pakai tudung masuk USIM ke masuk UIA tak silap baru ni, melihat itu optik dia. That's right. Orang muda they are looking on that part lah. We talk about DAP, mereka melihat itu. Mereka melihat Anthony Locke yang naik train, begitu agresif buat kerja. Dia nak bother DAP punya perlembagaan. Saya minta supaya kawan-kawan semua yang maybe younger than me atau seusia dengan saya ataupun tak tahu apa-apa langsung pasal DAP, hanya melihat melalui optik Datuk Sri kata, please judge from their constitutions, the party constitution, perlembagaan parti, supaya kita boleh faham dengan lebih baiklah kenapa kalau berkatakan haram ataupun perlu dinilai sokongan anak muda
kepada parti ini. Ya, walaupun apapun optik yang cuba ditengahkan oleh DAP pada hari, kerana dia merupakan orang kata shareholder yang paling besar dalam kerajaan. Dia ada 40, dia single largest parti dalam kerajaan yang ada dalam parlimen pada hari ini. Tapi dia masih lagi reaffirm, maintain dia punya core business. Dia nak jadikan Malaysia ni kepada negara sekular asal, dan undang-undang yang berasas kepada sekular itu merupakan undang-undang yang tertinggi dalam negara Malaysia kalau mereka boleh melakukanlah setelah ada berapa kuasa. Tapi yang timbulnya kerisauan, keraguan kata, now they are part of the government. Kan? Jadi kalau part of the government, kalau dalam dia punya core business itu bercanggah dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan 3.1, we cannot allow DAP to gain strength from time to time. Is it because they are the government today? They are part of the government of the day. Dan kita menentang DAP ni bukan kerana kita menentang orang Cina. Ini parti DAP yang itu dia punya asas, dia punya perlembagaan. Melainkan kalau dia tukar perlembagaan dia lah. Kan? Itu it's not about kita ni racist, tak ada nak orang Cina. No, it's not about orang kata the fights against the Chinese or whatever. This is a fight against the DAP. This is a DAP punya ideologi, perjuangan dia. Melainkan kalau dia saja je lah sekadar sonok-sonok nak jadi sebagai dia punya perlembagaan. Correct. Ni. Okay, ini lebih kurang summary of what was discussed before live ini. Okay, sekarang ni moving forward, ini tujuan saya buat live ini. Moving forward ialah the real threat, ancaman sebenar, kemungkinan negara kita boleh menjadi sekular. Now, saya jelaskan perspektif saya dan please feel free to comment ya, sebagai maybe the last point before we wrap up. Sekarang ni ada dua pendapat bercanggah. Satu pendapat menyatakan what is happening now is a democratic process. Maknanya DAP telah ada dalam kerajaan menerusi proses demokrasi. Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri, kemudian Anwar telah mewujudkan kerajaan perpaduan. Everything is democratic. Dan isu timbulnya satu ancaman tidak wujud sebab let the process go by itself. The other frame of thought is that ianya proses demokrasi, tetapi DAP ada aspirasi untuk menjadikan negara kita negara sekular, dan ada ancaman yang lebih hebat di mana kalau mungkin ya, kalau berlaku ya persepadanan semula. Setelah saya kaji ya, setelah saya berbincang dengan Datuk dan setelah saya kaji, anggarannya berdasarkan sumber-sumber bukan setakat 25 kerusi, malah kita boleh we are looking at the possibility of 20 to 30 seat tambahan, yang anehnya semuanya adalah memihak kepada DAP dan sedikit sebanyak kepada Amanah dan PKR. Okay. Saya personally, saya merasakan, saya rasa for the first time, saya rasa takut. Saya rasa takut sebab ada kemungkinan sekiranya persempadanan semula itu berjaya, kita akan melihat satu situasi di mana the Chinese will control the political narrative. Orang Cina akan menentukan masa depan politik negara sebab majoriti dalam Dewan akan merangkumi DAP, dan tidak mustahil Pakatan Harapan dengan persempadanan ini kita boleh melihat mereka mencapai 90 kerusi, kemenangan 90 kerusi, 95 kerusi, tambah pula dengan Sabah dan Sarawak, Barisan Nasional dan Perikatan boleh sentiasa duduk tepi for the next 30 years for example, untuk 30 tahun. Okay, so this is the threat. Saya takut benda ni. Tetapi ini adalah sesuatu yang saya tidak boleh halang kerana ianya menerusi proses berperlembagaan dan proses demokrasi, dan this
memang mungkin berlaku. Dan sekiranya ia berlaku, kita tidak boleh salahkan sesiapa kerana China bersatu. Okey, kita lupakan politik for a moment. China bersatu. Tetapi Melayu, kalau kita lihat ya, just look at the 4 MP bersatu. Kadang-kadang walaupun minoriti Melayu yang sokong PH ni minoriti, majoriti dia dah bersatu. Tapi yang minoriti ni menimbulkan masalah. So kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa perpecahan ada dalam Melayu, bukannya dalam bangsa Cina. So this threat is real. Okay. So apakah pandangan Datuk, apakah pandangan Baz, apakah pandangan Sufi? Kita mungkin berdepan dengan satu situasi di mana kita tidak boleh berbuat apa-apa. Kita mungkin berdepan dengan satu situasi di mana mungkin 20-30 years we are looking at orang Cina menentukan naratif. Dan bila orang Cina boleh tentukan naratif, saya bukan racist, tetapi mereka boleh menukar negara ini menjadi sekular. Walaupun saya rasakan agak sukar lah, sebab majlis raja takkan setuju lah. So please. Ya, apa yang saudara Regi utarakan itu dan beliau sendiri berasa ketakutan, that is the reality check lah pada saya. Itu sebab kita kena ambil peduli tentang apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, kerana kita berhadapan dengan cabaran geopolitik yang serius dan sudah ke arah untuk mewujudkan dua polariti daripada segi dalam negara kita, kerana kita mempunyai parti pelampau macam DAP ni yang pada hari ini nak menuntut untuk menukarkan perlembagaan negara ini berasaskan kepada prinsip sekular yang sudah tentu bercanggah, walaupun telah pun diterangkan di menuntut masih lagi reaffirm dengan tindakan dan menggunakan tipu muslihat dalam pendekatan politik bagaimana untuk menguasai keadaan dalam negara ini. Dan jadi kita tengok kalau proses ini berjalan, terutama dengan pecah kawasan dalam parlimen yang kalau hanya berasaskan kepada demografi, ya, besar kemungkinan apa yang saudara Regi kata tersebut dia boleh berlaku. Tetapi dalam persepadanan semula ni, dia dalam peruntukan dalam undang-undang, bukan hanya dia mesti berasaskan kepada demografi, dia juga mesti berasaskan kepada geografi. Jadi kalau soal demografi diambil kira, soal geografi diambil kira juga, maka dalam segi orang kata penguasaan politik yang berasaskan kepada polariti kaum di dalam negara ini, maka semua pihak yang berkepentingan dapat dipelihara dan terpelihara. Kerana daripada segi hak untuk representation dalam Parlimen Malaysia, hak orang yang duduk di luar bandar, yang duduk di bandar adalah sama. Tapi kalau nak buat secara demografi saja ke atas kepadatan kependudukan untuk representation, jadi kalau orang yang dia punya less density area ni, macam mana kita nak nafikan dia punya representation? Dan perkara ini mesti menjadi satu kesedaran kepada, terutama kepada ahli-ahli parlimen lah, supaya melihat ini sebagai satu perspektif yang lebih menyeluruh. Okey, itu saya punya peringatan lah. Setuju, but let me push the narrative a bit stronger. Sekarang ni ahli-ahli parlimen kita, maaf ya, saya punya pendapat dia tak boleh diharap. Okey, mudah saja saya beri contoh. Ahli-ahli parlimen BN yang kononnya tidak bersetuju dengan Zahir ke tidak apa ke, tapi mereka tidak mampu membuat satu pendirian. Jadi saya tidak akan harapkan MP buat masa ni. How do we as people of the country yang sayangkan status negara kita sebagai negara Islam mampu melakukan apa-apa tanpa melanggar batasan undang-undang? Sebab apa yang berlaku sekarang sebenarnya bertepatan dengan proses demokrasi berparlimen. Tidak ada yang salah.
Tetapi kita nampak the possibility that this will happen in the future. What can we do? What can we do? Yang saya nak audience saya memang tahu, saya sebenarnya tak menaruh harapan pun kepada MPNP yang tak boleh menyatakan pendirian. Bagi saya, ramai di kalangannya bacul. So what can we do as a people? Maybe Baz, Sufi have some ideas. We can sue the government. Now we're talking. Contohnya macam isu sekolah vernacular. Kita dah sama kerajaan, dan ini tindakan yang dilakukan oleh netizen, oleh masyarakat umum. So apabila orang politik tak boleh lagi diharap untuk menjaga dan memperkasakan peruntukan-peruntukan perlembagaan dan undang-undang, maka rakyat boleh mengambil tindakan sendiri dengan menyaman kerajaan lah. So isu sekolah vernacular contohnya, yang 23 hari bulan November ni adalah keputusan di Mahkamah Rayuan, dan saya percaya kes ini tak berakhir di Mahkamah Rayuan, mesti akan naik lagi sampai ke Mahkamah Persekutuan. So kita akan lawan sampai ke Mahkamah Persekutuan. Itu satu. Banyak lagi isu-isu yang rakyat boleh saman. Contohnya macam baru-baru ni di Parlimen, Jelutong Raya memohon peruntukan tambahan daripada bajet KPKT untuk diperuntukkan dana tabung wakaf Hindu Pulau Pinang. Wakaf Hindu? Tabung wakaf Hindu Pulau Pinang. So Menteri KPKT dengan Komek pun bangun, dan masa tu Kota Melaka lepas Jelutong bangun, Kota Melaka pun bangun, dia pun minta peruntukan yang sama juga untuk rumah-rumah ibadat mereka pula. Dan Ngah Komeng pun bangun selaku Menteri KPKT menyatakan bahawa dia akan pertimbangkan untuk beri bajet berkenaan. Saudara, benda ni is clearly contradict dengan perkara 11(4) Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa tidak ada mana-mana orang boleh dipaksa membayar cukai, dan cukai itu digunakan untuk kegunaan agama lain selain daripada agama dia. So maksudnya agama Islam, pembayar cukai, duit pembayar cukai orang Islam tidak boleh digunakan untuk kerajaan membiaya aktiviti ibadat kaum agama-agama yang lain. So ini clear bertentangan dengan 11(4) Perlembagaan Persekutuan yang kalau isu yang sama berlaku di Selangor. Di Selangor, betul kan, ada jawatan kuasa agama bukan Islam. Ada jawatan kuasa bertaraf Exco Kerajaan Negeri. Exco Kerajaan Negeri, dia ada jawatan kuasa agama bukan Islam di Selangor yang dapat juga peruntukan-peruntukan dan sebagainya, dan ini pun bertentangan dengan Perlembagaan Negeri dan juga Perlembagaan Persekutuan. So saya mencarilah, betul, saya mencari seorang anak Selangor yang lahir di Selangor, tinggal di Selangor, membayar cukai di Selangor untuk menjadi plaintiff kita saman kerajaan negeri. Kita boleh saman? Boleh, insyaAllah. So ini adalah strategic litigation apabila orang politik dah tak boleh nak diharap. Tak boleh diharapkan. So netizen lah kena initiate sendiri benda ni, yang saya dah berjaya membuktikan sekurang-kurangnya dalam 2 kes saya dah berjaya buktikan yang saya buat. Saya bukan sembang je, saya cakap saya buat. Satu dalam kes sekolah vernacular, memang saya saman betul. Kedua dalam isu kes lembaga pengampunan Anwar Ibrahim pun saya saman juga. Saya lawan Anwar Ibrahim. Kan? So ya, kita boleh buat. So jom kita buat lagi. Kes-kes strategic litigation ni kita perlu team
Ya. Tu, kita kena ada team yang kuat untuk kita saman. So itulah. On our side pula, saya pun yang paling muda kan kat sini. I do think yang boleh kita buat adalah awareness lah. Awareness to the youngsters generation, young generation, generasi muda ni melalui social media platform, TikTok, Twitter is the most scary lah, scary platform lah untuk bagi orang yang cuba untuk bercakap soal berita. So they will simply blame as a racist and everything lah. Tapi nak kebut, kita kena bergerak ke arah bercakap dengan lebih intensif really. As a platform yang saya sebut tadi, untuk anak muda tahu bahawa benda ni salah, benda ni perlu ditegur, benda ni perlu diambil tindakan yang lebih strong kan daripada gerakan massa, gerakan rakyat, NGO ke individu persorangan ke. Anak muda yang memang kadang-kadang dia don't bother, satu dia tak tahu pun benda ni, don't bother satu hal, satu lagi dia tak tahu pun benda ni bersalahan dengan apa yang Brother Azam sebut tadi lah, dari sudut perlembagaan luhur, perlembagaan semuanya, ia bersalahan seperti apa yang Datuk Seri sebut. Perlembagaan DAP tu tadi, berapa ramai orang tak tahu. Saya pun It is an open document. Open document, lagi lah orang tak baca. Kan, itu yang saya sebut tu lagi orang tak baca. But this is a very good discussion, menyebabkan spark supaya anak muda rasa, oh salah benda ni. So kita keep it up, put the peer pressure towards the government. So hopefully there will be a better lah. Saya rasa satu benda saya belajar, orang politik atau orang mana-mana pun dia tengok social media, they are very close dengan social media. So jadi media kita boleh gunakan hari ini. Sebelum kita akhir, saman kerajaan satu, okay, the last saman kerajaan, bagaimana pula dengan raja-raja Melayu? Okay, biar saya jelaskan. Saya suka dengan cadangan saman kerajaan, tapi saya nak ingatkan dari perspektif saya, pendapat saya adalah apa yang berlaku ya. Maksud saya DAP dah ada kuasa, mungkin bersempadan semula. There is nothing wrong legally apa yang berlaku, tetapi kita sebagai penganut agama Islam atau mereka yang takutkan mungkin akan berlaku sesuatu yang boleh menjahanamkan ya, jadi kita boleh merujuk kepada langkah-langkah inilah. Okey, satu isaman. What about raja-raja Melayu? Bagaimanakah dengan cadangan kita dan pembangkang, khususnya parti-parti pembangkang, NGO mengadakan mesyuarat tergempar dan treat it like a situasi kecemasan. Sebab bagi saya, it depends on who is looking at it. Bagi saya, ini adalah satu kecemasan. Treat it as a kecemasan dan bawa satu naratif bersama yang kemudian kita consolidate, kita solidify dalam satu keputusan, satu rayuan yang kita bawa bersama-sama kepada majlis raja-raja, kepada Yang di-Pertuan Agong. So, ini besar ni, NGO, perikatan, semua yang bimbang. Kita bukan tuduh DAP akan lakukan ini ke, PKR akan ke, kita bukan tuduh. Tapi bimbang bahawa ia boleh menjurus kepada itu, kita bawa kepada perhatian raja-raja Melayu, termasuk sikap double standard kerajaan, khususnya dalam isu 3R dan sebagainya, dan bukti-bukti yang menyokong pendapat kita bahawa benda ni is a real threat. Bagaimana dengan idea tu? We consolidate dan kita berjumpa dengan raja-raja Melayu. Saya setujulah dengan pandangan saudara Reggie ni, supaya menyediakan satu dokumen ataupun satu naratif perkara-perkara yang berhubung diperincikan dan nak kena mendapat pandangan yang betul-betul relevan dan perspektif lah. Saya fikir itu satu usaha yang murni yang boleh kita sama-sama semula lah tengok apa dia untuk to move forward. Tapi saya menyokong tindakan yang dibuat oleh Bahasa Azam untuk menyaman kerajaan. Jadi kalau setiap perkara itu ada negeri dan juga undang-undang tubuh kerajaan persekutuan. Okay. Any final words?
Sufi ada apa-apa kata-kata akhir? Tak ada apalah. Saya seorang yang praktikal dan realis. Saya seorang realis, saya seorang yang praktikal. So sebab tu apabila saya dah lama dah tak percaya pada orang politik ni, jadi kalau ada apa-apa perkara yang melanggar undang-undang, memang saya akan ambil tindakan sendiri saja. Yang saya memang buat benda ni dan saya dikenali di dalam dunia aktivisme ni, memang orang mengenali saya sebagai memang saya buat betul. So itulah, saya selagi ada hayat, selagi ada kekuatan, selagi ada jaringan-jaringan yang masih bersama-sama, kita akan teruskan perjuangan yang sunyi ni. Saya selalu gelarkan dia jalan perjuangan sunyi. Macam apa? Macam saya ada sajalah berkaitan dengan, sebab jalan perjuangan ni tak ramai orang nak follow. Yang follow pun dia follow jauh-jauh belakang-belakang aku, takut nak tunjuk muka kan. So nak apa, jalan perjuangan ni sunyi lah, macam tak ramai orang kan. Tapi ramai yang sokong, tapi sokong pada belakang, sokong pada jauh kan. So kita kelihatan macam berseorangan lah. Tapi tak apa, kita seorang-seorang kita pergi juga. So itulah jalan perjuangan sunyi. On my side, saya minta supaya apa yang kita bincang ni is quite politicking. Tapi kita kena ingat, sebab negara kita tidak menuju ke depan dalam beberapa tahun dah, last, bahkan mungkin ke belakang barangkali apa yang kita sedang hadapi. Dia tidak baik untuk orang muda untuk duduk dalam negara yang setahun pemerintahan PMX masih uncertainty, banyak benda yang berlaku. Kita rasa something need to do. Mesti orang politik, ada orang tak percaya orang politik apa, tapi itulah mereka lah yang patut memikirkan lah untuk nasib, sebab ini melibatkan generasi masa depan. Baik, terima kasih ya. Saya mohon maaf ya daripada Baz dan dengan Sufi sebab Janji setengah jam je. sebab saya lupa. Saya lupa ya, saya live tadi kan. Sebab saya tak sangka perbincangan itu memang benda yang saya rancang nak bincang. So terima kasih lah banyak-banyak sebab saya harap audiens saya mendengar dan share ramai-ramai ya. Saya ulang ya, saya ni kena shadow ban. Saya jenis bukan nak tuduh melulu, saya tak nak kata ini adalah kerja kerajaan, tetapi di bawah pentadbiran ini anehnya ramai kena shadow ban. So tujuan saya buat live ini bukannya untuk mempertikai ya, proses demokrasi berparlimen, tetapi untuk melaksanakan hak saya dan juga hak mereka yang khawatir ya berkenaan dengan perkembangan ini dan apakah natijahnya kepada bangsa Melayu dan agama Islam. Dan ini hak ya, kita untuk bincangkan. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia. Terima kasih.